Hey you guys, what's up? Welcome back to my channel. 1000 subscriber. Tak boleh relax. Stop it. Get some help. Dah boleh stop kot agaknya 1000 subscriber je pun. Tapi kita syukur, kita hargai walaupun 1000. Tu macam yang aku janjikan, nampak muka macam tak boleh tahan, muka macam tidak senyum je kan. Sebab gembira, anda telah menyokong saya walaupun video biasa-biasa je, post pun jarang, tapi disebabkan sokongan anda, semangat yang anda berikan, saya sangat-sangat hargai. So macam yang aku janji, kalau dah hit 1000 subscriber, aku akan share satu teknik scalping yang aku rasa benda ni insyaAllah membantu dan mendatangkan hasil untuk korang. Tapi tak adalah lepas aku bagi, lepas aku kongsi, kau dah habis tengok, esok kau apply, tak adalah terus boleh down payment Lamborghini ke Ferrari ke. Kalau tak, aku pergi mana-mana pun aku dah pakai helikopter dah kalau macam tu. Okay, sebelum aku nak start ni, aku nak bagi tahu satu benda. Teknik yang aku kongsikan ni menggunakan indikator. Indikator apa? Moving average. Tak apa, kita pergi kat chart. So macam biasa aku akan gunakan trading view. Macam biasa sama je trading view dengan MT4. Kalau korang buka indikator tu akan sama je. Korang boleh macam korang nampak tak kat sini ni, nampak tak kat sini ni. Ni kat sini tunjuk ni ada MA15 dengan MA5. Korang setting lah korang punya moving average tu M15 dengan M5, MA15 dengan MA5. Okay, untuk trader yang nak apply indikator ni dekat korang punya phone, dekat korang punya iPad ke iTab ke apa benda semua, setting dia sama je. Cuma tak apa, saya buat kat sini. Okay, ni untuk indikator dekat korang punya iPad Dia sama je, bezanya kita akan ada dua line tau, warna merah dan warna hijau. So untuk warna hijau ni period dia M15. Kalau yang merah tu 5, letak color merah. Kalau nak ikut aku punya setting ni, color ikut setting color hijau dan merah lah. Kalau nak letak biru merah pun tak ada masalah. Cuma setting dia sama je, period 15, and then method exponential, apply to close kali hijau. And then satu lagi, moving average 5, exponential, apply to close, color merah. Selain yang tak ada kat sini tu biar kosong. Yang lain tu biar kosong. So ini sahaja. Saya delete dulu. Saya ulang sekali lagi Moving average 15, method exponential, apply to close, color hijau. And then moving average 5, method exponential, apply to close, color merah. Simple je. Ada dua tu je. So saya akan gunakan indikator ni. Korang akan nampak macam ni nanti dekat screen. Akan nampak macam ni, dia ada biru merah. Kalau letak kali hitam lah dia keluar. Kalau letak biru lah dia keluar. Saya explain dulu apa itu moving average ni. Moving average ni dia macam identify punya trend trend. Tapi kita ingat satu benda, moving average ni bukan sesuatu benda yang gempak pun. Dia hanya indikator. Indikator ni macam aku bagi tahu, indikator hanya second hand data. Second hand data means dia data yang kedua daripada price itu sendiri. Daripada current price itu sendiri, indikator ni adalah data yang kedua. Maksud dia price tu jalan dulu baru indikator bergerak. Maksudnya kat sini siapa yang memang selalu pakai indikator itu ini, siapa yang pening kenapa indikator ni tak jadi, indikator ni tak jadi. Kita nak entry bukan follow, bukan keutamaan tau indikator ni. Kita nak keutamaan better naked chart. Chart ni kita faham harga tu buat apa, harga tu nak ke mana, apa yang berlaku dengan harga. Indikator ni just membantu kita punya analisis. Dia hanya menyedapkan rasa, tambahkan keyakinan dalam kita punya setup. So bila dikata second hand data, bukanlah sesuatu yang gempak pun untuk kita follow, bukan sesuatu yang memang legit gila-gila pun untuk kita nak apply dekat kita dalam punya trading. Tapi tak bermaksud kita tak boleh guna langsung. Tapi kalau kita faham cara, kita tahu kaedah, pakailah apa-apa pun kita boleh je make profit. Macam mana nak apply teknik ni? Simple sangat. Okay, kita kena faham satu benda dulu secara basic dia. Warna merah ni MA5 dan warna hijau ialah MA15. So bila kata moving average 5, warna merah ni berada di atas dan moving average 15 berada di bawah, keadaan market sekarang, trend market dekat M15 sekarang dalam fasa uptrend. Saya ulang bila M15 berada di bawah dan moving average 5 berada di atas, ingat merah dan hijau. Saya tak nak sebut nombor sebab pening, MA apa semua kan jadi M16 pula. So bila MA merah berada di atas dan MA hijau, line hijau berada di bawah, maksudnya keadaan tengah uptrend. Sebaliknya dengan downtrend, bila line hijau berada di atas dan line merah berada di bawah, maksudnya keadaan market waktu itu dekat M15 tengah downtrend. Simple. So rule basic simple, bila keadaan tengah uptrend, position yang kita fokus ialah buy. Bila keadaan market tengah downtrend, position yang kita fokus ialah sell. Nak guna dia simple sangat. Kita akan pakai M15 sahaja. M15 dan M5. Cuma M5 quite risky. Saya bagi tahu awal, M15 kalau nak ikut tanya pendapat aku sendiri, galakkan pakai M15 je. Dekat M15 ataupun M5, tapi digalakkan untuk M15. So macam mana nak masuk dia? Simple je. Okay, kita boleh nampak kat sini, kita pergi kat belakang ni. Okay, let's say kat sini kan. Sekarang apa yang aku bagi tahu tadi, bila line hijau berada di bawah, line merah berada di atas, dia berada dalam keadaan uptrend. So kita nak masuk buy, betul tak? Okay, bila kita nak masuk sell, kita nak masuk sell bila harga ni, price, bila moving average punya line tadi dia bersilang. Nampak tak kat sini dia bersilang? Kau nampak tak kat sini? Saya besarkan
Kau nampak tak dia bersilang kat sini? Ni moving average 5, ni moving ni moving average 15, ni moving average 5. Line merah, line hijau ni, line merah kat atas. Tiba-tiba kat sini dia bersilang. Dia bersilang turun ke bawah. Faham tak? Dia bersilang turun ke bawah. Maksudnya tiba-tiba kat sini perubahan nak menjadi daripada uptrend nak ke downtrend. Nampak tak kat sini tiba-tiba line merah berada ke bawah, line hijau berada di atas. Penurunan terus berlaku. So macam mana nak masuk sell? Kalau kita nak masuk sell buta-buta, entry lepas berlakunya persilangan di antara dua-dua moving average ni agak bahaya, agak risiko. Bukan tak boleh, bahaya. Boleh, tak ada masalah, tapi risiko. So apa method yang aku akan tambah untuk korang apply benda ni dekat dalam kau punya trading dengan satu confirmation? Kita akan menggunakan trendline breakout. Okey, aku ulang sekali lagi. Ini M15 tau. Kat sini tak ada. Memang ada berlakunya persilangan di antara dua-dua moving average ni, tapi trendline breakout tak ada. So nak masuk memanglah price pergi, tapi nak masuk agak risiko. So tujuan aku bagi trendline breakout tu as korang punya confirmation, untuk korang punya penambah rasa dan penambah keyakinan dalam korang punya setup moving average ni. Okey, aku bagi satu contoh. Kita cari dekat U sebab U aku masuk hari tu dekat tak apa, nanti aku tunjuk kat UCAD. Aku ada masuk kat UCAD. Okey, tengok kat sini. Ni contoh M15 Ni pair Euro USD M15. So kat sini tengok ni. Tengok baik-baik. Kat sini ada persilangan di antara dua moving average ni. MA5 berada di atas dan MA15 berada di bawah. Line hijau ni kat bawah, line merah kat atas. Maksudnya nak perubahan daripada downtrend nak pergi ke uptrend, betul tak? So kalau kita nak masuk apa orang kata, nak masuk buy, tak boleh. Lagipun candle masih kat kawasan ni. Kita nak sedap better candle tu sekali berada di atas macam ni, nampak ni. Ni line merah kat atas, line hijau kat bawah. Candle tu pun sekali kat atas, kat luar juga. So kalau kita nak masuk kat sini bahaya. Kat sini tak boleh. So point dia kat sini, macam mana nak masuk menggunakan confirmation yang aku bagi ialah kita tunggu trendline breakout. Nampak? Ada trendline breakout. So, korang boleh masuk instant buy dekat lepas dia breakout trendline tersebut. Faham tak? Maksudnya kat sini korang akan ada jalan cerita. Bezanya, okay, aku bagi contoh bezanya orang yang entry kat sini, contoh kan, weh, asal kau entry kat sini Jo? Moving average dah bersilang, dia nak naik atas, tapi confirmation tak ada. Macam aku ulang cakap tadi, boleh nak masuk tanpa ada confirmation, nak masuk disebabkan dia bersilang. Macam aku ulang cakap awal-awal tadi, indikator hanya second hand data. Faham tak? Dia bukannya sesuatu yang utama untuk kita fokus. Indikator ni secondary. Maksudnya macam kalau kau main PUBG, dia secondary weapon yang last choice lah kalau kau nak tengok. Kalau kau tengok kat sini, dia bersilang tapi confirmation tak ada. Ada tak trendline breakout? Tak ada. Dia hanya bersilang. Indikator tu je bersilang. So bila kau tanya, Jo, asal kau masuk sini? Dia dah goyang dah. Dah main kat sini dia dah. Sebab tak ada confirmation, hanya menggunakan bersilangan indikator moving average tadi. Tapi kalau kau masuk kat sini, kau akan ada reason. Orang tanya, man, asal kau entry kat sini? Kau entry kat sini kan? Kau ada reason untuk kau orang bagi tahu. Okey, aku masuk entry buy dekat sini sebab movement tengah downtrend. Tiba-tiba dia buat kenaikan, moving average bersilang. Itu adalah signal dan confirmation yang aku menggunakan trendline breakout. Sebab moving average bersilang, dia nak menuju ke arah uptrend, tapi aku tak ada confirmation untuk menjadikan uptrend tu berlaku. So aku pun entry lepas berlakunya trendline breakout. So maksudnya kat sini kau akan ada reason kenapa kau entry dekat situ. Bila orang tanya, kau boleh jawab. Okey, kau boleh fikir, kau kena bercakap. Kau kena, setiap apa-apa signal yang aku bagi, apa-apa analisis yang aku buat, aku akan bercakap dengan diri sendiri tau. Kena aku analisis. Okey, daily dia buat ni, H4 dia buat ni, H1 dia buat ni. So kau kena buat benda yang sama. Moving average dah bersilang, MA5 dah berada kat atas, MA15 dah berada kat bawah. Tapi aku tak ada confirmation lagi aku nak masuk buy. Okey, tiba-tiba jadinya trendline breakout. Breakout je daripada trendline tu, lepas tu kau boleh tambah pula, dia dah breakout trendline, lepas tu dia breakout resistance. Instant entry. SL kat mana? SL make sure ambil paling bawah support. Kalau kira kalau kat sini paling bawah support ni ke, agak-agak selalunya aku masuk setup ni SL 35 pip 40 pip. SL tu memang cara aku tak ada main SL 3 pip 45 pip tu, tak ada. Aku tak ada main SL kecil-kecil macam tu. So SL relevant untuk 35 pip 40 pip tu standard. Tu normal. So ini untuk scalping tau. Ini untuk scalping. So kalau scalping ni exit tu pandai-pandai lah. Kalau korang nak nama pun scalping, takkan nak 100 pip TP. So dalam 10 pip 20 pip tu boleh dapat. Dengan sebab tu cakap dekat Euro bila trend yang cantik macam ni tak ada masalah. Aku masuk dekat UCAD ni, sell kat sini sebab apa? Sebab dia dah bersilang and then dia ada trendline breakout. So maksudnya kat sini, lagipun kat sini dia ada indikator satu lagi, confirmation daripada divergent. Divergent ni nantilah aku ajar lain kali. Divergent ni tengok kat sini Divergent ni aku share sikit je. High terus menaik untuk ke atas, nampak tak? High terus menaik ke atas, tapi dekat bawah ni indikator ni fokus kat bawah ni dia menurun. Faham tak? Maksudnya ni orang akan panggil setup divergent. Maksudnya dia dah dekat chart dekat atas, tapi dekat indikator volume menurun. So kat sini aku dah ada satu signal. And then dekat M15 aku guna pula dengan moving average. Moving average dengan trendline breakout. Moving average, kat sini ada moving average, nampak dia dah bersilang. Nampak tu? Nampak tak color merah tu?
Nampak tu? Line merah, moving average 5 berada di bawah, moving average 15 berada di atas. Lepas tu ada pula trend line breakout. And then trend line breakout tu as a confirmation. Maksudnya benda yang meyakinkan lagi kau punya setup tu. Signal dah ada. Apa signal? Moving average dah bersilang, apa ini apa benda ke, kau orang nampak apa-apa benda ke. So nak menjadikan satu lagi confirmation yang meyakinkan kau punya setup tu, okey, aku entry ni bersebab ada reason. Apa dia reason kau? Okey, moving average dah bersilang daripada uptrend jadi ke downtrend. Sebab apa downtrend? Sebab moving average merah ataupun moving average 5 dah ke bawah dan bersilang dengan yang hijau kat belah atas. And then tambah pula dengan confirmation trend line breakout, menunjukkan yang harga betul-betul nak ke bawah, bukan menggunakan indikator je. Moving average ni indikator, harga ni trend line breakout ni kau just pakai kat sini. Maksudnya kau dah menunjukkan trend harga tu ke bawah dengan candlestick itu sendiri. So kau entry. Bila entry, SL kat mana? SL masa ni aku ambil kat atas ni, dalam 40 pip tak silap aku. Betul lah 40 pip, betul-betul atas ni. SL aku standard kalau macam ni 35 hingga 40 pip tu normal. Tak ada nak SL macam aku tadi, tak ada nak 10 pip, 15 pip, 3 pip, 4 pip tu dah mengarut dah tu. Tu memang siapa yang ajar kau pakai nak SL 2 3 pip tu buat kau koyak. Tu buat kau punya mindset dalam trading barai. Okey, tengok kat sini Eurocard ni pair Eurocard, tengok sini. Kat sini dia moving average dah bersilang, tapi tak ada apa-apa confirmation, betul tak? Maksudnya dia turun balik. Tiba-tiba dia nak masih dia price naik, price jadi kat sini, ada trend line breakout kat sini. Moving average dah ke atas, moving average merah, line merah dah berada di atas. So tambah dengan confirmation trend line breakout. So nampak dekat M15 jadinya trend line breakout instant je buy kat sini. Apa reason dia? Reason dia moving average dah bersilang, tapi aku tak entry lagi. Sebab apa man kau tak entry lagi? Sebab tak ada confirmation yang aku nak. Apa confirmation yang kau nak? Okey, kat sini ada trend line breakout. So meyakinkan lagi untuk price tu ke atas. Maksudnya ini yang meyakinkan, trend line breakout ni yang meyakinkan kau punya setup tu menjadi. Aku tahu nanti akan ada soalan, akan ada orang yang tanya, "Yuk, ni standard ni aku jawab terus terang. Yuk, boleh ke kalau tak nak tunggu trend line breakout, tak nak tunggu confirmation tu, bersilang je nak entry?" Boleh. Jawapan aku boleh, tak ada masalah. Depends on kau punya keyakinan dan capital lah. Contoh ada je yang macam tadi lah, contoh nampak kat sini. M5 ni bersilang. Dia bersilang, moving average ni bersilang, tapi trend confirmation tak ada. Confirmation method yang aku bagi trend line breakout as a confirmation tu tak ada, tapi still turun. So tak ada masalah. Kalau nak entry macam ni, yuk kat mana SL, ambil je paling atas. Kalau nak masuk position sell, ambil je yang paling high. Kalau nak masuk position buy, ambil je yang paling lowest, lower support. So macam ni je, boleh je nak masuk ni, tapi bahaya lah. Sebab kita tak ada confirmation yang nak menunjukkan harga tu betul-betul nak pergi ke bawah, pergi ke direction yang mengikut indikator tu. Dia selari, maksudnya dia tally, maksudnya indikator nak go down, and then price pun bagi arah ke bawah juga. So kat sini indikator je bagi bersilang nak ke bawah, tapi as a confirmation method yang aku bagi trend breakout tu tak ada. Nak lagi selamat, gunakanlah method confirmation trend breakout tu as a kau punya apa orang kata, nak meyakinkan lagi, menambah perasa lah. Okey lah, aku dah explain pula kenapa aku tak pakai, so far aku tak pernah pakai lagi kaedah ni dekat gold. Sebab gold tak sesuai untuk moving average ni. Sebab movement gold aku rasa dalam beberapa bulan ni dia tak berapa, kita boleh tengok gold dia tak berapa, dia tak berapa cantik, dia tak berapa, orang kata tak berapa kemas. Selalunya kalau ni dekat M15 akan bersilang demi bersilang. Nampak? Bersilang demi silangan, demi bersilang, demi silangan, demi bersilang. So kau akan pening walaupun ada trend line breakout. Nampak ni? Ni M15 ada je trend line breakout ni, nampak? Ada trend line breakout. Okey, dah bersilang. Nak masuk juga boleh, tak ada masalah. Tapi kalau SL kat sini, kalau kau boleh tahan, masuk lah. So aku rasa untuk gold elakkan dulu. Boleh backtest dekat paper lain dan kau boleh apply dekat gold bila kau dah mahir kaedah ni, teknik ni. Tapi untuk pendapat aku, moving average ni sangat-sangat useful lah, sangat-sangat profitable. Mostly aku pakai kalau aku rimas-rimas, aku bosan-bosan, aku akan pakai je moving average ni. Kadang-kadang macam UCAT lah, latest aku ingat dekat UCAT ni. UCAT ni aku gunakan as confirmation as a, sebab aku pasal lama dah orang duk komen dekat YouTube kan, yuk line apa, moving average tu, method apa, setting apa, moving average tu guna macam mana, apa semua. So aku tak ada jawab, aku tak ada respon satu pun. So inilah kenapa aku guna moving average. Ada orang ajar dan aku apply as a confirmation lah. Kadang-kadang ada je tak jadi, normal, dalam teknik normal. So aku rasa ini je daripada aku, moving average ni sangat-sangat membantu. Ingat ni, nampak ni, ni contoh bahaya ni, nampak? Dah bersilang, nampak? Dia dekat sampai support. Weh, dia dah sampai support ni. Contoh lah, kau nak pakai, dia dah sampai support, and then kau nak pakai moving average ni as a confirmation, dia nak ke atas. Faham tak? So tengok, dia turun balik ke bawah. So sebab indikator ni bukan satu confirmation pun, dia hanya macam aku cakap ni, dia hanya second hand data. Dia data yang kau kena tengok secondary. Sebab aku cakap kena apply juga, kalau boleh apply juga trend line breakout tu as a confirmation bila guna moving average ni.
So itu saja daripada aku. Aku harap benda ni mendatangkan manfaat. Ini adalah salah satu kaedah scalping yang aku guna. Aku ada dua je setup untuk method untuk scalping. Kaedah scalping aku hanya pakai dua je. Dua-dua ni menggunakan indikator. So aku share yang ni. Aku rasa benda ni pun dah memadai. Aku rasa harap benda ni mendatangkan manfaat dan hasil untuk korang semua. Aku rasa okey je. Benda ni korang boleh apply. Still kena buat latihan. Still kena cari tune lah untuk hadam benda tu. Tengok je dah faham. Aku nampak ni aku nak masuk. Aku nampak ni aku nak masuk. Cuma aku tambah perbaikan sikit. Trailing breakout tu as a confirmation. Maksudnya kalau tak ada trailing breakout tu, mungkin setup tu agak risiko lah sikit. Sebab apa aku cakap itu? Sebab aku dah apply dah. Aku dah try dah. So that's why aku masukkan trailing breakout tu as a punya confirmation. Terima kasih pada yang subscribe sampai 1000 subscriber. Macam aku janjikan, ini aku nak kongsi. So yang kedua, terima kasih kepada yang komen yang baik-baik. Terima kasih kepada yang menyokong. Dan insyaAllah kalau ada rezeki aku kongsikan benda yang manfaat lagi, aku akan kongsikan. So itu saja. Aku harap ini membantu dan mendatangkan hasil. Assalamualaikum.